Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mendahulukan ucapan kita ini dan kita mendahului apa juga perkara kita nak buat. Kita dahului dengan bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ia bermakna terima kasih pada Allah. Dan kita pun kata pada Allah tadi alhamdulillah pada Fatihah, awal-awal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua kita pergi baca. Mengapa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Bukan hanya melepaskan kefarduan, tapi di sana ada tuntutan. Maka ketahuilah tuan-tuan, sahabat-sahabat seagama sekalian, dalam kefarduan itu adanya tuntutan. Seperti mana adanya kefarduan bersyahadat. Pada syahadat itu ada tuntutan dia. Satu perkara yang merupakan kewajipan di atas kewajipan. Contohnya, salat ini fardu tak? Fardu. Tetapi dalam fardu ini ada lagi fardu. Apa dia? Fardu solat tu solat lah. Tapi dalam fardu itu ada fardu lagi. Apa dia fardu dia? Yakni solat itu fardu, membaca Fatihah itu fardu, memahami akan Fatihah itu fardu. Contoh tadi dah. Kerana solat ini bukan perkataan. Salat yang diambil Nabi SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Kita bulan ni, ini dah 13 Rajab. Kita sedang menantikan malam istimewa. Kedatangan kita dari Pulau Pinang melepasi rentas negeri kerana nak mengajak umat Islam, bukan hanya di Perak, kerana Facebook dan YouTube yang ada, yang dirakamkan, beredar ke seluruh Malaysia. Kita nak ajak semua orang Islam kembali balik kepada penghayatan. Kerana maksud penghayatan itu ialah hidup. Hayat itu hidup. Hayati itu hidup. Salat yang penuh penghayatan bermakna salat yang hidup. Salat yang tak ada penghayatan maknanya salat itu mati. Teringat kita pada kata-kata Syekh Dad Al-Fatani, Al-Alim Allamah Syekhuna, dalam kitab dia Munyatul Musalli, ataupun kitab ringkasan kepada kitab Munyatul Musalli, yakni tajuk kitab tu ialah Pati Munyatul Musalli.
Apa dia maksud munyah musalli? Idaman orang yang bersolat. Keinginan dan impian orang bersolat itu ada. Kita solat nak apa tuan-tuan? Tuan-tuan, solat nak apa? Soalan. Ada soalan baru ada jawapan kan? Tuan-tuan, solat nak apa? Jawapan ada masing-masing. Boleh tak kita solat kerana nak syurga? Boleh. Boleh tak solat sebab nak pahala? Atau solat kerana nakkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana nak? Ataupun tuan-tuan, soalan yang ni dia panggil killer. Ataupun tuan-tuan, yang mana Tuhan? Adakah syurga Tuhan? Pahala Tuhan? Atau Allah itu Tuhan? Yang mana tuan-tuan nak? Faham kan? Faham lagi? Asas tauhid semula. Memang tak salah tuan-tuan, tak salah untuk dapatkan syurga, tak salah untuk dapatkan pahala. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama, lebih fardu, lebih baik ialah mendapatkan redha Allah. Kerana pahala itu makhluk, syurga itu makhluk. Sanggupkah tuan-tuan mendapatkan makhluk mengenepikan Allah? Maka utamakan Allah pada semua perkara. Sebab itu penghayatan penting. Kita menghayati apa ini salat. Salat bukan hanya melepaskan kefarduan, tapi salat ada tuntutan-tuntutan. Apa yang dituntut oleh Allah dalam salat ini, yang diambil Nabi SAW pada malam Isra wal Mi'raj? Apa yang dituntut? Maka kita pun faham, kata Syekh Al-Fatani, hayatilah qawliyah dia. Yang ni salat, kita belajar, dipecah kepada 3 rukun. Kefarduan salat itu ada 3 rukun. Fardu salat ada lagi fardu. Fardu apa tuan-tuan? Maka peliharalah kefarduan qawliyah, yakni rukun qawli. Itu fardu. Yang rukun qawli ini kita belajar tuan-tuan apa dia? Dipecah per 5. Kita repeat balik, kita murajaah semula, kita muzakarah balik solat sepenuh dengan malam Isra Mi'raj yang kita nantikan pada malam 27 nanti. Ini 13, lebih kurang lagi seminggu lagi, atau hampir 2 minggu lagi lah kita kata, seminggu lebih lagi, untuk sampai pada malam Isra wal Mi'raj, malam istimewa. Dan bagi pihak kita sekalian, orang Islam, hari ini kita nak utamakan, kita nak highlight hari ini kepada orang Islam supaya merayakan dia. Kerana Chinese New Year kita boleh rayakan, Thaipusam kita boleh rayakan, apa lagi, Buddha, Wesak Day kita sambut, bulan 12 Christmas ada orang Islam sambut. Tapi kita ada perayaan kita sendiri yang lebih utama kita sambut, yakni 27 daripada Rajab itu ada Isra wal Mi'raj, peristiwa agung yang tidak boleh dilupakan oleh orang Islam, bagi khasnya pada orang-orang yang nak beriman, bertakwa, berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak salurkan pengetahuan ini pada generasi, sebab kita dah nak mati. Siapa pula yang akan bakal mengganti? Kita nak mati kan? Siapa nak ganti kita ni? Siapa nak ganti ke surau ni? Siapa nak ganti ke masjid? Siapa nak gantikan imam? Siapa nak gantikan khatib? Siapa nak gantikan para ulama-ulama? Siapa nak ganti?
kalau kita tak ada peranan yang kita bersama-sama mendukung dia. Kita nak sebarkan esok Jumaat, apa kebaikan Jumaat, apa keistimewaan Jumaat. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengarang satu kitab Khasa'is Yaumil Jum'ah, keistimewaan Jumaat yang dihamparkan kepada orang Islam agar mengetahui Jumaat bukan hari biasa. Jika sekiranya Rajab antara bulan pilihan, Jumaat juga hari pilihan. Jika sekiranya Jibril itu malaikat pilihan, Muhammad itu nabi pilihan. Jika Zabur itu pilihan, Quran lebih dipilih. Jadi kitab-kitab utama. Umat Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua umat. Tapi umat yang terpilih ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiapnya ada pilihan yang terpilih, yang diutamakan. Jadi kita nak belajar untuk nak mengutamakan yang utama agar kita menjadi orang yang utama pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengapa kita tampil ke saf yang depan, kerana utama. Kita nak datang ke saf yang pertama sebab saf yang pertama itu utama. Kepentingan, keutamaan. Kalau kita sukakan yang utama, kita nak first class, kita nak yang kelas-kelas terbaik, maka yang utama lah tu. Jadi nak jadi orang yang utama, kena pandai mengutamakan yang utama. Ya? Contoh, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajar kita, bila bertembung dua fardu, mana lebih wajib? Bila bertembung dengan yang dua sunat, mana lebih sunat? Atau kaedah usul fiqh. Kita belajar, kita ke masjid contohnya, kita sampai-sampai tu dah azan dah di masjid. Sampai-sampai tu dah habis azan, maka masuk masjid. Selepas azan, solat apa yang utama? Ada kita yang baru datang masjid, yang dah lama dalam masjid, maka dia solat sunat qabliyah jika ada qabliyah yang muakkad. Tapi jika dia datang daripada rumah sampai ke masjid pada ketika azan telah habis, maka keutamaan dia bukan qabliyah. Keutamaan berdiri dia adalah tahiyat masjid. Itu keutamaan. Mendulukan yang utama di atas yang utama. Yang ini satu kefahaman yang ada pada fiqh Islam, dipanggil fiqh aulawiyat. Kefahaman mendulukan yang utama di atas yang utama. Tuan-tuan, maka nak jadi orang yang utama, belajar mengutamakan yang utama. Nombor satu. Contoh, sebagai hukum fiqh, kita hari ni kata nak datang ni, nak main surau, nak belajar, katalah contoh. Mengaji ni apa hukum tuan-tuan? Mengaji ni apa hukum? Fardu ke sunat? Ke makruh? Ke haram? Haram tak mengaji? Ramai juga gitu. Apa hukum orang mengaji? Jawapan dia fardu. Fardu dengan wajib mana lagi tinggi? Fardu kan? Maka solat itu, belajar ini fardu, mengaji ini fardu ain. Solat fardu juga. Tapi kata ulama fiqh, solat fardu solat itu tak sempurna kecuali kesempurnakan dengan kefarduan ilmu. Tak ada ilmu nak sembahyang macam mana? Nak baca macam mana? Nak rokok macam mana yang baik? Nak fi'li macam mana yang baik? Yang paling payah dijaga bukan hanya qauli dan fi'li, qalbi yang paling susah dijaga. Tak ada ilmu tak boleh.
Kerana solat ini bukan dia kematian, solat ialah penghayatan, hayat kehidupan. Maka nak hidupkan solat, tuan-tuan, mesti ada ilmu qauli, fi'li dan qalbi. Baik, soalan dia. Nanti kita bincang insya-Allah. Dia motor lama ni, dia lambat, pandai. Dia kena start lama sikit kan. Dia bukan macam buai suku hari ni, start jalan terus kan. Kita motor lama ni dia kena start bagi pandai enjin dulu, barulah sagi. Tapi jaga-jaga, kadang-kadang dia lama enjin ni, kadang-kadang buai suku pun dia potong. Motor lama ni kan, buai suku pun dia potong dia. Baik tuan-tuan dan muslimin. Jadi apa dia maksudnya? Keutamaan mendahulukan yang utama ini penting. Baik, sebagai muqaddimah, kita kata mengaji ni fardu. Baik, tiba-tiba tuan-tuan nak datang ke belajar fardu ain mengaji, tiba-tiba datang tetamu ke rumah. Apa hukum pula? Layan tamu apa hukum? Mengaji apa hukum? Fardu. Layan tetamu apa hukum pula tuan? Nak bagi hukum apa? Layan tetamu. Yang ni kita kata tadi, kena bijak, kena ada ilmu untuk mengutamakan yang utama. Tuan-tuan, layan fardu, layan tetamu pun fardu. Kewajipan dalam Islam menjaga tetamu. Tamu yang datang itu membawa rahmat, kata Nabi SAW. Keluarnya membawa azab, membawa penyakit, membawa bala. Masuknya membawa rahmat, keluarnya membawa bala. Jadi tetamu, tiba-tiba nak kita datang mengaji, tiba-tiba datang tetamu ke rumah. Yang tetamu tu pun kan marah dia pula. Yang tetamu tu pun dekat nak maghrib pun kita nak pergi mengaji, baru sampai dia. Yang asar dia tak sampai, kat maghrib baru sampai. Oh, dia tahu silap jalan, tak jumpa ni. Okey, excuse. Tapi soalan dia tuan, kita nak layan tetamu ke atau nak pergi mengaji? Kedua-duanya fardu. Di sini taklid ulama ada. Jangan main hukum je. Oh, tak apa, mari tinggal mengaji, tak apa, pasal tetamu nanti dulu. Kalau tetamu tu datang bawa mengumpat, kau tinggalkan dia, haram balik. Kalau tetamu datang nak mengumpat orang, membuka aib orang, tinggalkan majlis tu, datang majlis mengaji, sebab haram melayan tamu begitu. Tapi kalau tamu tu datang membawa rahmat, nak bawa kebaikan, maka haruslah ditangguhkan pengajian. Ataupun yang baiknya apa dia? Minta izin dia. Lama nak ni, kejapnya, kejap tunggu jap. Dia tak apa lama. Nak datang rumah awak lama, berapa? Setahun. Dia bukan ingat sehari dua je, setahun nak datang numpang rumah kita. Kalau dah lama, tak apa, minta izin sekejap, saya nak pergi suruh sekejap. Ataupun kita pergi sama-sama, sebab ada kuliah ni. Contoh, kuliah apa? Kuliah fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang lain bertanggungan. Sebab kefarduan tauhid, fiqh atau tasawuf itu fardu ain, yang mana kita tak faham. Jika sekiranya kelas tu tauhid, bukan tauhid, bukan fiqh, bukan tasawuf, dia kuliah tafsir, harus tangguhkan. Harus tangguhkan, kerana dia bukan fardu ain. So fardu ain apa dia? Tauhid, fiqh, akhlak, tasawuf. Ini yang Nabi bagi tahu pada kita sekalian daripada hadis Jibril alaihissalam. Ya, kata tuan sekalian, keutamaan ini. Maka nak jadi umat yang utama, belajarlah mengutamakan yang utama. Jadi apa kita nak buat? Kita nak utamakan malam Jumaat. Malam Jumaat, tiba-tiba malam ni pula tuan-tuan datang ya Jumaat, dapat 13 Rejab, hari putih, yang sangat amat sunat berpuasa pada hari ini bagi orang yang boleh berpuasa. Kerana hari jatuh dua kebaikan, Khamis dan 13 Rejab.
Kita puasa kan, ramai umat Islam yang berpuasa, bagi pihak yang nak puasa lah. Keutamaan, beri laluan pada yang utama. Kita diajar begitu. Kita tengok kita patut beri laluan atau tak patut beri laluan. Jadi apa maksud kita tuan? Utamakan ilmu itu untuk menyempurnakan kefarduan salat. Kerana ta'liq daripada Syekh Dr. Fatani tadi, jangan dalam kitab Qati Munyatul Musalli, kitab fiqh yang ada pada mazhab Syafi'iyah kita, dikarang oleh ulama, al-alim alamah ulama kita ni, maksud dia munyah maknanya idaman orang yang bersolat. Dia nak apa? Tentulah dia nakkan redha Allah. Maka kata Syekh Fatani, apabila kau bersolat, waspada supaya tidak kau hantarkan salat itu. Jangan kau hantarkan, kerana dia kata apa? Berdiri di depan Allah ini. Nak solat ni seperti berdiri di hadapan Allah. Ketahuilah oleh kamu bahawa salat itu Nabi ambil daripada Allah Ta'ala pada malam Isra Mi'raj, merupakan hadiah daripada Allah. Kita nak faham begitu. Hadiah, tuan-tuan, Allah berikan hadiah utama, yang mana salat ini tidak pernah Allah berikan kepada umat yang lain. Salat yang kita buat ini, dia tak diberikan oleh Allah pada umat Nuh, Ibrahim, Isa, Adam, tak dapat. Kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diberikan benda ni. Tetapi kata Allah pada surah Maryam, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Maryam, khitab ayat ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perangai umat. Ini kata umat terbaik ni perangai dia apa dah? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Kata Allah, saya boleh 1400 tahun dulu Allah beritahu Nabi dah peristiwa ini. Tiba-tiba hari ini benar-benar berlaku mukjizat Nabi, kebenaran Nabi, kebenaran firman Allah. Apa dia maksud dia, tuan-tuan? Ayat 55 tak ada, saya 50-55 macam itulah, surah Maryam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, selepas daripada kewafatan kamu ya Muhammad, selepas kamu tiada ya Muhammad, datanglah umat kamu. Fa khalafa min ba'dihim, selepas mereka itu, selepas nabi-nabi ini wafat, datanglah umat-umat. Ini umat akhir zaman. Apa perangai mereka ini? Apa kelakuan mereka ini, umat akhir zaman? Satu yang paling dahsyat ialah adha'us salah, memudahkan dan meringankan salat. Ini panggil umat akhir zaman. Salat ni macam tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Nak salat, salat. Tak salat, tak salat. Tapi alhamdulillah, cara tak langsung kita belajar daripada Covid ini. Rupanya Covid ni ada juga kebaikannya. Hampir setahun kita berguluman dengan Covid. Kemana pergi pun, tuan-tuan, tutup muka, pakai topeng ni, face mask, tak nampak, tak kenal siapa. Kawan angkat tangan, apa ni? Tarik topeng, oh kamu. Dah setahun dah kita tak dapat kenal biasa sebab Covid. SOP yang kita wajib turuti. Baik tuan-tuan dan muslimin, bila Covid ni, dulu ni saya rasa, pengalaman saya sampai hari ini, daripada zaman tak Covid sampai zaman Covid ni,
Dulu kita rasa sebelum Covid ni ramai orang Islam worse bab solat. Maknanya bab solat ni main-main dia. Ngaji main-main, solat main-main. Kita tak ada apa-apa. Tiba-tiba datang Covid, tuan-tuan. Ditutup masjid, dibuka masjid. Ditutup masjid, dibuka masjid. Apa tuan-tuan rasa? Apa tuan-tuan dapat rasakan? Saya terang tahu tak, di sebelah Pulau Pinang tempat saya sana, ramai jumpa, kita datang jumpa, ada yang menangis. Ustaz, tolonglah sampaikan hasrat kami ni. Sebelum ni dapat sampaikanlah hasrat kami kepada pihak kerajaan, pihak tertinggi di Pulau Pinang contohnya. Mintalah Majlis Agama Islam benarkan masjid semua dibuka semula, Ustaz. Saya kata, apa utama, apa kemampuan saya? Saya bukan Esko Negeri, saya bukan Timbalan Ketua Menteri, saya bukan YB. Kita hanya orang biasa yang suara kita kadang-kadang didengari, kadang-kadang tak dengar. Tapi kita sampaikan juga. Apa nak sampai apa? Umat Islam mengadu kita semua, tolong buka masjid, tolonglah buka, kami nak solat. Ini antara kebaikan Covid. Kita merasakan tak seronok kalau tak ke surau, tak seronok kalau tak ke masjid. Ini kita rasa. Kerana apa tuan? Kerana kita rasa nak solat. Sebelum ni tuan-tuan, sebelum ni ramai orang rasa tak apa pun, tak solat, tak apa. Maghrib di mana? Sampai ke Isya, sampai pukul malam, 3 malam, sampai 3 pagi. Bagaimana kedai dia buka, situlah tempat orang ramai. Masjid surau sunyi. Kita lalu benda ni zaman ni. Tapi tiba-tiba hari di Covid banyak mengajar kita. Tetap sanggup lagi tuan-tuan nak minta, nak benarkan masjid itu tu. Tetap sanggup nak tengok lagi surau itu tu. Dan tak tersanggup lagi Ramadan tahun ni kita tak dapat sama-sama bertarawih. Dan tak sanggup lagi entah kita nak tengok, nak merayakan macam tahun lepas. Tahun lepas special sikit tuan-tuan. Sebab apa? Tahun lepas punya raya khatib raya paling ramai dalam Malaysia. Kan? Tuan-tuan dia khatib tak? Jadi tak pernah jadi tuan-tuan, tiba-tiba kena jadi. Habis pegang penyapu pun pegang juga. Allahu Akbar. Apa yang ada, isteri tak ada apa, abang ada pegang? Ada tak apa-apa? Isteri pun ambil lah vacuum pun jadi. Sampai ditegur oleh sahabat saya, senator, datuk doktor, menteri agama kita. Dia tegur, ni apa passion ni? Pasal apa pula macam nak main-main pula dengan tongkat pun main. Dan tak ada benda pegang nak jadi imam juga, nak jadi khatib juga. Hari raya maka jadi juga. Sebab tu saya ulang balik, khatib paling ramai hari raya tu lepas. Sila-sila akhir tahun ni jadi pula kan. Kau tak kena jadi pula tahun ni. Khatib raya, solat raya, khutbah paling ramai di Malaysia tahun lepas. Maka benar-benar kita tak sanggup dah, tak sanggup hidup macam ni. Jadi apa kita dapat? Kita dapat, kita nak supaya dibenarkan. Tiba-tiba kerajaan bagi benarkan. Maksud kita apa tuan? Maksud kita tak rela dah mensia-siakan solat yang dihadiahkan oleh Allah ini. Tak sanggup dah tuan-tuan. Bila bincang bab solat, bab ngaji, bab semua ni, kita rasa orang muda-muda ni tuan-tuan, orang muda-muda ni dia tahu mati tu tapi dia tak rasa. Berbeza dengan orang tua macam kita ni, tahu tu mati tu apa dia dan dah mula rasa. Ya tak? Ya tak? Bezalah orang tua orang muda ni. Orang tua orang muda-muda ni tahu mati tu dia tapi dia tak rasa nak mati. Kita ni tahu mati tu apa dia dan kita bagi rasa mati. Makan banyak sikit, nyawa tak boleh. Sesak nafas, nak mati apa aku? Bijak nak mati lah.
Sebab dia rasa nak mati dah. Kan? Sebab nyawa sepuk-sepuk pula. Nak mati pak, Covid ke aku? Covid pula. Dah rasa nak mati. Berbeza dengan orang muda-muda. Sebab tu orang muda naik motor laju-laju. Orang tua naik motor pelan-pelan. Pasal apa? Pasal orang tua ni tahu mati laju-laju, sila-sila mati aku. Bukan mati dia, motor-motor pun mati sama. Jadi orang muda-muda dia motor tu laju sebab dia apa? Sebab dia tahu mati bahaya tu, tapi dia tak rasa. Sebab dia rasa nak hidup lagi. Kita ada rasa dah tuan. Ada seorang muslimat jumpa saya di Pulau Pinang sana. Bila dia tahu kuliah saya di ma'had saya, di pondok saya, alhamdulillah sebelum PKP ni, untuk maklumat tuan, kehadiran pada hari Rabu di pondok saya tu hampir 1,000 orang. Alhamdulillah sebelum PKP dah. Tapi PKP ni buka kejap, tutup kejap, gitulah. Makcik ni datang ngaji. Lepas-lepas dia sekali datang tu, dia datang lagi, dia ikut. Kadang-kadang dalam program saya di masjid-masjid tu, tengok dia ada juga. Bila jumpa dengan dia kata, masih banyak ustaz, minta izin nak ngaji dengan ustaz. Ustaz boleh, bukan hak saya mengaji ilmu ni pun. Dia kata, ustaz nak cerita ke ustaz sikit lah. Saya ni macam mati hidup balik ustaz. Saya apa? Dah berapa kali masuk hospital dah saya ni, tiba-tiba Allah hidupkan saya balik. Berapa kali masuk ICU lah, tiba-tiba Allah sembuhkan balik. Maka saya kata, saya tak mau sia-siakan lagi kehidupan yang Allah bagi ni. Jangan sia-siakan lagi tuan. Sebab kita dah terlalu banyak dan lama mensia-siakan masa dan usia. Lama sangat dah. Lama sangat kita terbuai dengan mimpi-mimpi indah hati dunia. Sampai salat pun kadang tak tahu apa benda. Masuklah golongan yang Nabi kata tadi, yang Allah kata akan datang umat kamu akhir zaman mensia-siakan salat. Sebab apa mereka mensia-siakan salat? Surah Maryam tadi, kerana adha'us salat. Sebab apa? Adha'us salat wattaba'us syahawat. Kerana mereka tinggal salat ni sebab ikut nafsu syahwat. Apa nafsu syahwat tuan? Balik pada hukum tasawuf balik pada pengajian tasawuf, kita tahu apa nafsu syahwat. Nafsu ini, kata ulama, nafsu ni ialah keinginan diri. Dia panggil nafsu. Syahwat pula, syahwat adalah keinginan orang lain. Maka bagi masalah kita hari nak solat, nak ibadat, nak mengaji, nak belajar kita, masalah kita apa tuan? Bercampur di antara nafsu dengan syahwat. Hak kita pun sama, campur dengan hak anak isteri pula. Kita pun bukan rajin ngaji contohnya. Tiba-tiba isteri kata pula, bang, pergi mana malam ni? Pergi mana? Pergi kuliah ada? Di surau? Tak apa. Isteri, abang tak mau pergi lah? Tak mau pergi. Tak mau pergi tak apa, kita pergi pasar malam. Cantik. Pergi apa cantik? Aku pun nak pergi juga pasar malam. Maka bercampur di antara nafsu dia dengan syahwat isteri. Jadi itu satu. Terkadang pula tuan-tuan, nafsu kita tu tak nak pergi pasar malam, tak nak pergi mana nak pergi ngaji, nak belajar. Tiba-tiba isteri kata, bang, jom pergi kedai supermarket. Sebab apa? Abang nak pergi ngaji ni, anak ni nak pergi sekolah, nak pergi sekolah, esok nak pergi sekolah, cikgu suruh beli yang ni. Lah, patut apa petang dia tak bagi tahu. Lupa isteri kata. Ni malam ni anda kuliah ni, jom kita pergi bang. Semakin buka lagi. Nak beli alat-alat sekolah macam-macam ni. Maka tuan, ketika tu berperang ni nafsu dengan syahwat. Menang yang mana agak-agak kalau gitu. Tuan, tanya tuan lah. Jawab ikhlas dan suruh weh. Dengan murung sudah. Menang yang mana? Nak kata ke isteri, dan abang nak pergi mayang, nak pergi mengaji, esoklah beli ke anak. Dia kata gitu. Isteri kata, oh suami apa ni, abang takkanlah kesian kat anak ni, anak nak sekolah kau, tinggal dah mengaji Zat, besok usik boleh mengaji lagi. Nak syahwat kan nafsu? Syahwat.
Suami fikir betul juga, takkan aku nak peti diri aku. Lain-lain tak apalah. Hak tadi beli serban elok dah tuan. Pakai baju elok dah, baju Melayu elok dah. Tanggal baju tu, pakai baju singlet balik. Okey? Kan nak pakai baju jubah, serban nak pergi pakai. Tukar. Kalau nafsu kita menang syahwat, inilah apa jadi kat kita. Inilah benda-benda. Maksud saya tak salahkan isteri tu, tapi nak tunjuk apa? Nak tunjuk bahawa peperangan di antara nafsu kita dengan syahwat yang tak pernah berhenti. Tuan, berusaha. Jadi nak menang yang mana? Sebab nafsu syahwat itulah menyebab kita ni kadang-kadang solat pun. Kan nafsu syahwat itu termasuk pada rukun qalbi. Nah, maka penting yang mana tuan? Qauli, fi'li, qalbi mana penting? Jawapan dia, jaga hati itu. Kata guru saya, ni saya ulangkan mula balik pengajian kita yang lama-lama dekat Mahat di pondok dulu. Kata guru saya yang saya muliakan, Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah, salah seorang ulama Lubnan, pernah menjawab timbalan Mufti Lubnan dan AJK Fatwa Negeri Syria dan Mufti Kanada. Selalu datang ke Malaysia ni, tapi sejak Covid ni tak dapat sampai dah. Dia kata apa ke saya? Muhammad, dia panggil saya Muhammad, bila kau nak syarahkan ilmu, tak perlu kau syarah banyak-banyak. Ajak manusia kembali kepada 3 benda. Kata dia, ajak manusia kembali kepada 3 perkara saja, cukup. Kesimpulan, summary and conclusion daripada benda. Rakis satu benda, yakni 3 benda ni saya. Fokus kita dalam hidup ini. Ini maksud daripada Syarah Hikam. Dalam kitab apa lagi tuan? Dalam kitab Durus Samin Imam Ahmad Al-Ifrusi sebut benda ni. Dalam kitab Syarah Hikam oleh Ibnu Abbad ada benda ni. Dalam kitab Hidayatus Salikin ada benda ni. Apa dia benda ni tuan? 3 benda ni. Yakni kata ulama, apabila usiamu meniti ke hujungnya, mafhum kalam, apabila usiamu makin meniti ke hujung, kita ni di hujung lah ni akhir-akhir ni, akhir-akhir kepada hayat kita dah, yang kita tak boleh lupa bab ni, mati tak lupa tuan. Jadi apa kita nak buat? Kata ulama, apabila usiamu makin meniti ke hujung, maka fokuskan, tumpukan pada 3 perkara saja. Jangan buang masa lagi. Pertama, kata ulama, carilah ilmu yang boleh menambahkan amalan-amalan kamu. Carilah ilmu yang boleh menambahkan pahala amalan. Macam tu. Mana apa dia? Nak belajar apa tuan? Nak belajar menambah pahala amalan. Apa dia? Nak belajar tambah apa? Nak belajar solat sunat bagi banyak, nak pada sekolah puasa sunat bagi banyak, nak baca benda-benda yang menambah iman bagi banyak. Saya masuk sini tadi nampak surah tuan, surah Al-Iman. Siapa bagi nama ni tuan? Siapa bagi nama surah ni? Siapa bagi? Saya ingat dia tak bagi biasa-biasa. Ada sebab. Mesti ada sebab bagi. Tentu ada sebab tak? Bagi saya mudah-mudahan siapa yang masuk ke surah ini akan memperoleh iman. Amin. Bukan masuk saja ni. Saya datang tadi, cakap dengan sahabat dalam kereta, Masya Allah, surah ramai rupanya. Ramai. Alhamdulillah. Maka bila itu saya tergambar, rupanya surah Al-Iman. Jadi nama yang diberi ini menunjukkan bahawa apa dia? Menunjukkan bahawa ada sesuatu, dipilih nama ni, ada sesuatu dengan niat sesuatu. Kerana apa tuan? Kerana al-a'malu bin-niat. Amal mesti dengan niat. Takkan buh nama tak ada niat.
Tang letak nama kerana niat, sia-sia kerja tu. Maka kita letakkan al-iman dengan niat apa? Niat mudah-mudahan siapa yang masuk keluar daripada surau ini bertambah iman dengan Allah. Amin. Tapi kalau saya berhenti sikit, lepas tu saya sambung balik pula. Ya? Apa benda yang boleh menambahkan iman? Betul? Nak tambah iman tak? Itu nak. Takkan pun nama iman tak ada makna. Jadi apa benda yang akan menambahkan iman? Yang pertama, ilmu menambah iman. Bukan saya kata apa? Ilmu tambah iman bukan saya kata. Kata ni kata wali Allah, kata sultan awliya, raja sultan persebaya wali Allah, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syekhuna pada tariqat Syazuliyah Al-Qadiriyah. Dia kata apa? Dia kata al-imanu yazidu wa yankus. Iman kamu tu boleh bertambah berkurang. Ketahuilah iman kita ni ada masanya naik, ada masa turun. Dia tak level menyentuh je. Sebab ulama Imam Baijuri dalam kitab Baijuri, Syarah Hasyiah Baijuri, dia kata apa? Dia kata iman bertambah berkurang. Iman yang bertambah kurang ni kita. Iman Nabi bertambah tak berkurang. Iman malaikat tak bertambah tak berkurang. Kita bertambah dan berkurang. Kata Imam Baijuri dalam Hasyiah Baijuri, kitab tauhid. Ketahuilah kita ni tuan, iman kita ni ada ketikanya naik, ada ketikanya turun. Kan? Mengikut kerja hati. Ada ketikanya baik, ada ketikanya tak baik. Ulama kata apa? Maka iman bertambah berkurang. Dengan apa bertambah berkurang? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, kata dia wa yazidu bil ilm. Bertambah imanmu dengan ilmu yang kau mengaji. Mengaji tambah iman. Siapa tak mengaji, tuan jawab tuan. Mengaji tambah iman. Siapa tak mengaji, susah anak buat bisu payah. Mengaji tambah iman, tak mengaji tak dengar. Mengaji tambah iman, tak mengaji kurang iman. Bukan tak ada iman, kurang. Tapi boleh tak ada, sebab kurang tak mampu, tak tambah. Maka kewajipan kita apa tuan? Belajar untuk menambahkan iman. Mengaji, kita tak tahu tambah iman macam mana. Tapi Allah kata kau belajar, aku tambah iman kau. Maka tujuan dia kita belajar. Pertama kata ulama, bila iman bertambah kurang, sila belajar. Dan mengaji ni pula daripada hidup, mula-mula hidup sampai mati. Apa sebab mengaji? Kerana nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom niat gitu. Tujuan saya belajar ni sebab nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambut firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah untuk kenal Tuhanmu. Maka saya belajar bermaksud, siapa yang belajar maknanya dia sedang mencari nak kenal Tuhan. Bila kau kenal Tuhan, apa untungnya? Bila kenal Tuhan, untungnya kamu dikubur nanti. Sebab soalan pertama, Mar Rabbuka, soalan tu tanya, kenalkah siapa Tuhanmu? Tujuan mengaji tuan-tuan nak selamat dari kubur. Tujuan mengaji ni sebab nak selamatkan orang mengaji itu. Dia sedang berusaha selamatkan diri daripada siksa kubur ni. Sebab bila tak dapat yang menjawab soalan malaikat itu, jawab dia siksaan. Beritahu siapa-siapa pun, kalau tidak pun, paling tidak dia belajarlah untuk menyelamatkan kamu daripada siksa kubur itu. Sebab soalan kubur Mar Rabbuka itu memerlukan, pertanyaan itu memerlukan jawapannya bagi orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom mengaji. Tujuan mengaji, niat kan, aku nak kenal Allah. Dia balik hukum fiqh,
di balik hukum-hukum tauhid, di balik hukum akhlak dan tasawuf sebagainya, aku nak kenal Allah. Ada. Kerana saya pinjam balik tuan-tuan, dan ceramah-ceramah saya sebelum ni pun, saya pinjam balik kata wali Allah Al-Aribillah, namanya Syekh atau Imam Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi, kawan baik, sahabat baik kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Boleh google nama dia, boleh cari siapa mereka ni, wali-wali Allah yang patut dikenali. Berkatalah Syaqiq Ibrahim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, siapa beribadat 1000 tahun tapi tak kenal Allah, sia-sia ibadatnya. Siapa ibadat 1000 tahun tak kenal Nabi SAW, sia-sia ibadatnya. Siapa beribadat 1000 tahun tapi tak kenal siapa dia, tetap juga sia-sia amalnya. Malah bimbangnya kata lagi, jika amal kamu tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal diri, walau 1000 tahun kau belajar sekalipun, kemungkinan diheret ke neraka tetap akan ada. Mana tak belajar ni, tak kenal Allah ni bahaya. Jadi jom kita belajar. Pertama, niat kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tambah iman dengan ilmu. Lagi apa tuan-tuan? Tambah iman lagi. Tambah iman yang kedua tuan-tuan, ayat kedua dalam surah Al-Anfal, kalau sebelah kanan, bagi ke 3-4 daripada atas, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apa dia maksudnya? Apabila mereka membacakan Quran dan dibacakan Quran kepada mereka itu, zadathum imana, bertambah-tambahlah iman mereka. Maknanya baca Quran itu tambah iman, ngaji tambah iman, baca Quran tambah iman. Bagi siapa nak tambah iman, sila baca Quran, sila. Jangan sampai tak baca Quran. Islam apa untuk tak baca Quran? Quran turun, jangan sampai kita rasa Quran turun kat Nabi je. Guru saya kata apa? Anggapkan Quran turun untuk kamu, bukan turun untuk Nabi. Supaya kita menjadikan Quran itu kitab panduan, hadiah besar daripada Allah, hadiah belaka Allah. Jadi apa lagi tuan-tuan? Ringkas malam ni. Apa lagi? Nak tambah iman selain daripada belajar baca Quran? Apa kita tambah iman? Ulama kata tambahlah imanmu dengan perbanyakkan tahlil la ilaha illallah. Sila waktu duha, waktu tengah malam, waktu lepas solat, seorang-seorang solat seorang-seorang, sila. Ini dah benda-benda yang nak menyebab kita bertambah iman. Tuan-tuan, saya soal diri saya tuan-tuan, adakah kita tak nak mati dengan iman? Siapa di kalangan kita ni tak mau mati beriman? Angkat tangan. Tak iman, kami nak mati dengan iman. Tuan-tuan, kau kita je nak mati dengan iman tuan. Ketua penyamu tu mati dengan iman, ya tak? Ketua penyamu, faham? Ketua penyamu mati dengan iman, tak? Ali Baba 40 penyamu. Bila mana tuan-tuan, bila mana duk menari menyanyi semua lagu kan, lepas tu mainlah perempuan hamba tu, dia tahu kata ini ketua penyamu, dia pun tikam tengah belakang. Kan ketua penyamu tu tikam tengah belakang, jatuh. Itu ketua penyamu kata apa? Dia kata apa tuan? Tipu pun tak tahu, muruk pun tak tahu ada strip ni. Tuan-tuan, kita yang lama-lama ni, gambar ni bukan 1000 kali, juta kali tengok, berulang lah. Dia kata apa tuan? Aku mati, Piramli lah tu. Aku mati dalam ketua penyamun mati beriman, kita lagu menang tuan, duduk sembahyang ni.
Takkan tak mati beriman? Masya Allah. Maka impian kita sekarang tuan ialah nak mati beriman. Kalau nak mati beriman, sila jaga iman. Buatlah sesuatu yang menambah-nambahkan iman, menjaga iman. Apa dia? Nak jaga iman tuan? Jaga iman. Inilah benda-benda yang saya sebut tadi, jaga iman. Jangan ngaji, jaga iman. Quran, jaga iman. Zikir, jaga iman. Inilah peluang, peluang. Minta maaf saya sebut, sebelum PKP kita dapati apa tuan? Sebelum PKP ni yang datang, ramai datang surau awal, datang masjid awal. Datang masjid awal kerana tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala sebagai Muslim, dalam kitab mana tuan? Dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia kata apa? Sewajarnya orang Muslim yang beriman itu menjaga dua masa. Menjaga dua masanya. Untuk apa? Untuk mengerti Allah. Dua masa. Kerana itulah janjinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya apa? Komen dia. Siapa ni? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab mana? Kitab Hidayatus Salikin. Terjemahan daripada Syekh Abu Samad Palembang rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ulama Palembang yang meninggal di Fatani, makam di Fatani. Antara murid-murid kepada satu ulama wali Asia Tenggara dulu, namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, orang Aceh. Ini semua ulama wali-wali betul. Baik, maka Syekh Asal Palembang ni dia terjemah kitab Imam Ghazali ni. Maka Imam Ghazali kata apa? Tuan, dia sebut tadi. Dia kata apa tuan? Imam Ghazali nak mati beriman, maka jagalah benda-benda yang menambahkan iman. Apa benda yang jaga iman? Kamu janji dengan Allah. Kamu janji dengan Allah nak sebut nama dia dua masa. Di mana janji? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, sebab tu ulama tuan, solat, ibadat ni kena ada kefahaman untuk penghayatan, baru hidup. Kau tidak mati. Maka jom tuan yang Allah sekalian, ketahuilah kita kata pada Allah Ta'ala, janji dengan Allah Ta'ala, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan, apa maksud dia? Wa subhanallah, aku nak bertasbih puji Allah, aku nak tasbih puji Allah, nak zikir pada Allah. Bukratan wa asila. Tuan-tuan, apa maksud bukrah wa asila? Jawabnya, aku nak tasbih ingat kamu ya Allah dengan sebanyak-banyaknya pada untuk pagi dan petang. Bukratan mana pagi-pagi, wa asilan mana petang-petang. Kata Imam Ghazali, sewajarnya orang Islam itu menjaga zikir dengan dua masa ini. Bila? Lepas subuh tak ada apa, tunggu matahari terbit dengan zikir. Hari kerja lah, hari tak kerja kan? Lagi tak kata tu, yang kerja lah, yang tak kerja tunggulah di rumah. Hari Ahad tak ada apa, hari Isnin, Sabtu, Ahad ada tak ada kerja apa. Isnin nak kerja sila, Selasa, Rabu, Khamis sisa kerja, Jumaat tak kerja, Sabtu tak kerja, sila tunggu matahari terbit dengan zikir. Zikir apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab wa subhanallahi bukratan wa asila. Janji. Ini amalan. Amalan apa? Amalan yang kita nak tunggu mati. Amalan yang kita nak buat untuk menantikan hari kematian. Masa masih ada sikit. Inilah masa dia. Tak boleh dua masa dia tak? Dua masa. Ulang balik, dua masa. Bukratan pagi-pagi. Jom ada masa. Ada orang kata pula, ustaz tak ada masa. Tak ada masa. Sebab apa? Saya sibuk ajak mengaji. Dia kata saya tak ada masa ustaz. Member dia, jom kita mengaji malam ni. Tengoklah kalau aku ada lapang masa, lapang. Aku sibuk ni. Dia kata apa? Dia kata nak cari masa lapang. Tapi Allah kata apa? Tu dia kata, tapi Allah kata apa? Allah dalam hadis kursi, Allah kata,
ya ibadi ataupun ya ibna Adam tafarragh li ibadati. Apa maksudnya? Wahai manusia, wahai hamba-Ku sekalian, tolong kosongkan masamu untuk aku. Bukan cari masa kosong, kosongkan masa. Tuan-tuan, ada dia punya perbezaan tak? Kosongkan masa dengan masa kosong, ada beza tak? Ada. Kita orang Melayu kita reti. Allah kata tolong kosongkan masamu sebab Allah tahu kita sibuk. Tapi tolong kosongkan masa. Macam malam ni kita kosongkan masa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masa kita dah tak lama dah. Inilah peluang dan masa yang Allah berikan untuk kita belajar. Hidupkan balik hati, diri, hidupkan balik keluarga dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi apa dah buat? Tunggu mentari naik. Esok Jumaat kita pergi mana? Besok subuh tu dah habis selesai semua. Tunggu mentari terbit dengan Subhanallah, 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 Subhanallah. Dia elok lama-lama. Ni ada orang zikir Subhanallah laju. Mula-mula Subhanallah lah, Subhanallah. Tapi tinggal sebelah. Apa zikir gitu tuan? Main-main ke apa? Subhanallah lah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Berkata sambil menghayati dia. Apa makna Subhanallah? Tuan-tuan, Isra' Mi'raj dimulakan ayat dia. Surah Al-Isra' dimula ayat dia dengan Subhanallazi. Subhana. Makna apa tuan? Zikir, antara zikir yang paling dahsyat kehebatan dia tasbih Subhanallah. Tasbih Subhanallah. Dimulakan la ilaha illallah nombor 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nombor 3. Subhanallah dulu. Subhanallah. Maka apa yang tuan dalam kitab mana? Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita pasal Isra' Mi'raj, Syekh Al-Fatani mensyarahkan Subhanallah itu disyarah bab Subhanallah saja 3 muka. Buka balik kitab Kifayatul Muhtaj pasal Isra' Mi'raj. Syekh Al-Fatani syarah bab tu saja tuan-tuan, bab tasbih Subhanallah 3 muka tuan-tuan. Nah, abang kata pentingnya tasbih itu. Wahai orang Islam sekalian, jangan tinggalkan dia. Cari masa kosong untuk kata Subhanallah, 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 Subhanallah. Puji Tuhanmu. Puji. Kalau ikut tauhid, puji itu ada banyak jenis. Kalau ikut bicara ulama tauhid, puji itu dipecah 4. Masalah kita sambung bab tu insya-Allah. Baik, saya tak kait lagi benda tu lagi dah. Masa-masa ni kita kaitkan. Jadi apa tuan-tuan? Kita berjanji pada Allah nak ingat dia dengan kata tasbih itu pagi dan petang. Kita menghazari pada tunggu matahari terbit, esok pagi tak ada apa, tunggu matahari terbit itu dengan tasbih yang sebanyak-banyaknya. Inilah masanya. Inilah peluangnya. Kemudian apa lagi tuan? Bila tunggu habis sampai pagi, jaga janji dengan Allah 2 kali, pagi dan petang. Tunggu petang pula. Bila tunggu matahari terbenam, kata Imam Ghazali, dengan tasbih lagi. Sebab wa asilan itu petang-petang. Dua benda tuan-tuan. Kalau kita nak berubat, kita pergi ke doktor. Doktor kata, "Cik, pakcik ambil ubat ni, makan pagi 3 biji, petang 3 biji." Ambil tak? Ambil tak ubat? Kan ambil, saya tak makan. Yang tepat-tepat betul-betul ambil lempak tak makan. Lega lah, sembuh tak? Kata adat kata tak sembuh. Sebab apa? Sebab itu, sebab ubat itu sebab untuk menyembuhkan yang Allah berikan. Penyembuh utama ialah Allah. Sebab yang kedua ialah sebab utama Allah. Sebab kedua, Allah berikan pada ubat itu sikit kuasa penyembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Baik. Jadi 2 ubat ini, bila dapat ubat klinik kita makan. Ada orang kata pula, tengok lega penyakit ni, makan apa? Bagi tahu ubat ni bagus, ubat ni makan pagi satu, petang satu. Makan lega semua. Tetapi tuan-tuan, ubat menyembuhkan penyakit hati.
ubat nak bagi sembuh penyakit hati ni apa dia? Hati ni teruk sangat tuan-tuan. Tahu dah hati teruk? Rasa dah hati teruk? Rasa tak? Solat tak apa-apa. Qalbi ni rasa solat ni kadang-kadang melewat, tak tenteram, tak khusyuk, penyakit hati lah. Nah, sedar-sedar tengok-tengok, imam dah duduk tahiyat akhir dah, tak sedar pun kita dah sampai ke rakaat yang ketiga, terlupa sebab penyakit hati. Maka apa ubat penyakit hati tuan-tuan? Ulang balik, apa ubat penyakit hati? Tasbih itu. Maka sama banyak tasbih, ubat hati telah masuk dalam diri, akan merupakan penyembuh utama daripada penyakit hati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Muka surat 3 ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah, muka surat 3 sebelah kanan, baris 3 4 daripada atas. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Surah Al-Baqarah ayat muka surat 3 kan. Pada hati mereka ada penyakit, maka tambah lagi penyakit disebabkan Allah tambah penyakit itu sebab tak cuci. Maka apa ubat sembuhkan hati? Ubat hati nak bagi baik, tasbih itu. Pagi-pagi dengan petang-petang sila, agar hati kita makin bercahaya, agar hati kita makin rindu dan cinta pada Allah dan cinta pada amal-amal. Baik, Syekh kata apa? Kata nak berhenti ke apa mana tuan? Kepada berhenti ni mukadimah tak habis ke? Kacau macam ni. Kepada berhenti tuan? Bagi tanya ahli majlis mesyuarat. Seorang tak boleh. Oh, nak berhenti ni. Lepas tu kena berhenti ke 9 tak? Okey. Kau nak berhenti? Nak berhenti dah? Berhenti dah. Ke 9 bila. Saya pergi ke Selangor dulu, ada program masa Covid dulu lah. Ada jemaah lah, dia ni anggota kuasa masjid juga. Dia kata, Ustaz, SOP saya faham, kata insyaAllah berhenti. Masa tu tuan-tuan, maghrib pukul, berhenti maghrib, habis solat pukul 8.20. Isya masa tu 8.40. Saya kata lajak sikit tak boleh ke? Tak boleh. Saya kata, cik tuan, saya main Pulau Pinang berapa jam tu? Kita 5 jam Ustaz. Nak cakap 20 minit, betul tak? Tak betul Ustaz. Lajak ke 9 Ustaz. Dia bagi pula lajak ke 9. Takkan tuan-tuan, takkan nak bercakap ni 20 minit. Kalau tiap minggu saya boleh dah 20 minit. Tapi kadang-kadang datang mungkin ada masa jumpa pula, ada masa dia tak jumpa dah kita ni kan. Wallahu a'lam. Kalau panjang umur jumpa lagi. Baik. Jadi saya nak sambung sikit lagi lah. Boleh. Saya nak habiskan 3 benda utama sebelum mati ni. Pesan Syekh untuk kita sekalian. Saya sampaikan pesan Syekh saya untuk tuan-tuan. Bila usia makin meniti ke penghujung, jaga 3 benda. Pertama, jagalah amal-amalmu, tambahkan amal-amalmu lagi. Buatlah sunat yang banyak. Tadi ada orang telefon tanya kita, muslimat tanya bab solat sunat dan sebagainya. Dia tanya pada solat awabin dan sebagainya, ya, duha, tahajud, apa semua ni. Saya kata, kakak, lebih kakak lah, saya ingat orang tua muda ni, kita nak kena faham yang mana sunat muakkad dengan sunat muakkad mutlak. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kita tak kata solat awabin, solat tahajud, duha tu tak betul, tak bagus lah, tak apa, tak kata gitu, tak boleh kata gitu, memang semua baik mereka. Tetapi tahukah, saya kata kakak tadi, tahukah kakak, bisa belajar lah kakak, apa dia solat yang membuka pintu syurga? Apa solat yang buka pintu syurga atas hadis Nabi SAW? Solat ni buka pintu syurga kita. Dia tak tahu Ustaz. Tak tahu. Yang saya tahu, saya nak sembahyang tahajud, duha, awabin, solat solat witir. Saya kata betul. Tapi Nabi kata apa tuan? Saya kata kakak,
Nabi bagi tahulah hadis Muslim. Nabi kata, antara mafhumnya Nabi kata, jaga salat yang sintaina asyara rak'atan. Jaga apa? Jaga salat yang ada padanya sintaini asyara rak'atan, salat yang 12 rakaat. Apa dia? Apa dia? Qabliyah ba'diyah tu. Awabin tu sunat mutlak juga, dia sunat juga, tapi sunat kelas nombor 2. Tapi utamakan salat qabliyah ba'diyah. Sebab itu salat qabliyah ba'diyah dipanggil salat rawatib, sebab mengiringi fardu. Pasal sunat itu, sunat rawatib ni ataupun sunat qabliyah ba'diyah ni, dia hampir rapat dengan fardu. Tapi ini juga ramai orang Islam yang salat fardu tapi tinggalkan qabliyah ba'diyah. Kata Syekh Dafatani, bagaimana salatmu nak sempurna jika salat fardu ada rosak, nak sempurna ke mana? Sempurna ke dengan qabliyah ba'diyah. Itmamkan balik, sempurnakan balik salat yang kekurangan pada qauli, fi'li dan qalbi ni dengan salat sunat qabliyah ba'diyah. Nabi kata salat sunat qabliyah ba'diyah itu 12 rakaat itu, siapa maintain dia, siapa jaga dia, siapa istiqamah dengan dia, maka terbuka pintu syurganya. Jadi kunci syurga duduk tu. Kunci syurga duduk tahu 12. Nabi tak kata apa, Nabi kata 12, clear. Nabi kata sintaina asyara rak'atan, sintaina 2, asyara 12, 10. Maka 12 rakaat sehari semalam. Jaga. Apa dia 12 rakaat? Maka subuh 2 lagi. Zuhur. Jaga. Ada hadis kata 10, ada hadis ni kata 12, tapi mutlaknya kata ulama 12 rakaat sehari semalam. Maka zuhur ada lebih. Zuhur ada lebih. Mana? Tuan-tuan, qabliyah itu 2 rakaat tambahan. Kalau kira semua 10 rakaat, tapi 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad mutlak. Maka 2 rakaat sebelum ditambahkan 2 rakaat lagi, maka cukup 12 sebelum qabliyah. Ba'diyah 2. Ya, sebelum cukuplah 12. Ataupun kita kalau tak mau juga, okey tak apa, kita tak dan buat yang qabliyah 2 yang 4, cover balik dengan yang 4 11 selepas, boleh juga. Yang pentingnya cukupkan 12 rakaat pada qabliyah ba'diyah itu, kerana dia membukakan pintu syurga kita sekalian. Inilah amal kita nak buat, inilah amal kita nak lebihkan di ujung-ujung usia aku ni. Jangan tinggalkan. Untuk nasihat-nasihat sama tuan-tuan juga. Jom kita istiqamah, jom kita yakin, kita tekad, kita azam nak jaga salat qabliyah ba'diyah bagi sempurna. Yang mana? Yang muakkad. Sebelum maghrib tak muakkad, sebelum isya tak muakkad, sebelum asar tak muakkad. Tak muakkad belaka. Dia bagi apa? Ghairu muakkadin, tak muakkad. Maka jaga yang muakkad 12, kan dia membukakan pintu syurga. Jelas hadis Nabi SAW. Ini dah masa aja nak jaga tuan. Nak jaga apa? Jaga amal-amal yang menambahkan pahala amalan. Pahala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nak buat apa pula yang kedua? Nak jaga apa yang kedua? Di ujung usia, Syekh kata apa? Belajar yang kedua. Belajar ilmu agar pandai engkau menjaga pahala amalan. Pertama, belajar jaga perbanyak amalan. Yang kedua, belajar ilmu menjaga pahala amalan. Apa dia ilmu jaga pahala amalan? Ilmu akhlak at-tasawuf. Jangan sampai salat ini ada riak. Riak menyebabkan pahala tertolak. Jangan sampai salat ini adanya khianat, adanya apa? Adanya kezaliman, adanya mengumpat, adanya dengki, khianat dan sebagainya. Sebab itu semua pemusnah kepada amalan. Batal habis pahala. Jangan sampai begitu pula. Maka belajar apa tuan? Belajar satu ilmu, dipanggil ilmu agar kita pandai menjaga pahala. Nabi kata apa? Dalam hadis kan, hasad itu, hasad dengki, hasad itu makan semua pahala.
Kita buat pahala solat banyak, tiba-tiba berhasad dengan orang, habis pahala itu dimakan oleh hasad. Rugi dah. Rugi. Kenapa? Kerana tak ada ilmu nak jaga pahala amalan. Solat dengan riya, solat dengan ujub, solat dengan sum'ah, sombong, khianat, dengki. Yang ni ada pada sifat-sifat tasawuf yang buruk. Maka saya tambah, saya tambah praktikal dia. Bila ambil wudu, jangan laju-laju, khususnya basuh tangan. Saya sebut di mana-mana tempat sekalipun, tuan. Ini asas untuk menyucikan diri, menyucikan hati. Yang pada Isra' Mi'raj Nabi SAW, peristiwa pertama Nabi dibasuh hatinya sebelum menerima solat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah. Mula-mula peristiwa Isra' Mi'raj, basuh hati. Dibelah dada Nabi, diambil hati kan. Jadi orang bersolat jaga hati. Baik, maka macam nak buat, macam nak buat? Bila ambil wudu, basuh tangan. Bila basuh tangan, tuan, praktikal dia tak sunat basuh sebelah-sebelah. Dia kena basuh dua belah. Sebab dua belah ni ada 5, 5, 10. 10 ni kata apa? Ulama tasawuf kata 10 ini adalah 10 sifat mahmudah dan 10 sifat madhmumah. Kena 10. Buka kitab balik. Jadi basuh 10 ni isyarat pada basuh sifat buruk kita yang buruk ni. Ada 10. Basuh. Buka kitab tasawuf balik. Asas-asas tasawuf itu ada. Cinta dunia, hasad, cinta kebanggaan, lupa mati. Ni semua sifat buruk. Dia padanya 10. Jadi basuh tangan ni praktikal dia. Jangan sembang, jangan buat apa pula, jangan tak tumpukan. Penghayatan dia basuh tangan, kata pada Allah, ya Allah, bersihkan sifat buruk yang 10 ini. Gantikan ia dengan sifat mulia. Gantikan dia dengan sifat Nabi SAW. Kata pada Allah, doa. Ini dah praktikal dia. Agar tergantilah sifat buruk dengan sifat baik. Maka basuh dan doa pada Allah. Sebut pada Allah. Jangan nak doa pun salah pula. Nak minta pada Allah, salah ke? Tak salah kan? Maka jangan berbuat, jangan sembang pula. Tumpukan segala penghayatan. Jangan matikan wudu itu, jangan matikan ibadat itu dengan kejahilan. Jom hidupkan amalan ini dengan ilmu makrifat Allah. Baik. Jadi apa dia? Jaga. Yang kedua, belajar ilmu menjaga pahala amalan, supaya amal bertambah dan pahala bertambah-tambah. Orang yang terbaik kepada kata Nabi, orang terbaik ialah orang yang panjang usia dan bertambah amal-amal pahala kebajikannya. Dia baik. Umur bertambah, pahala juga bertambah. Umur bertambah, amal juga bertambah. Inilah orang terbaik. Tapi kalau orang yang buruk, orang yang tak baik kata Nabi ialah orang yang panjang umur tetapi buruk pula amalnya, tak tambah apa pun. La'iyadzubillah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, pesan Syekh yang ketiga pada kita sekalian. Pertama, ulang balik, tak sempat catat. Yang pertama, belajar ilmu membanyakkan amalan. Yang kedua, belajar ilmu untuk kita pandai menjaga pahala amalan itu. Bukan saya ambil pahala kan saya. Kalau nak syarah lagi, tuan, ada hadis kata jangan sampai kau muflis depan Allah disebabkan salatmu banyak tapi khianatmu juga banyak. Pahala puasamu banyak tapi dengkimu juga banyak, menyebabkan habis pahala dimakan oleh kedengkian dan sebagainya. Rugi depan Allah nanti. Dan yang ketiganya, dan ilmu ketiga yang kita nak belajar, kata Syekh, dua-dua ni dia tidak akan dapat kau laksanakan melainkan hatimu hati yang baik. Maknanya yang ketiga pada belajar ilmu menjaga hati. Belajarlah ilmu membersihkan hati. Belajarlah ilmu untuk memelihara kesucian hati. Jangan sampai dikotori ia dengan noda dan dosa, khianat, mengumpat dan sebagainya. Jangan sampai maksiat-maksiat, telinga, lidah, mata ni membekukan hati, tutup hati daripada nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Maka ilmu ketiga pada
ilmu menyucikan hati. Dan cuci hati ni kita balik tadi, itulah kata Imam Ghazali, banyakkan tasbihmu di pagi petang untuk menyucikan hatimu ini. Tuan-tuan, 9.10 kita berhentilah, insya-Allah telajak lebih ni. Tarik handbrake tapi telajak juga. Tak tahu pasal apa, pasal jalan licin kot, hujan turun ke apa. Telajak juga. Tak apalah, minta maaf banyak salah siap saat bahasa. Kan? Kita ada masa dan ada kelapangan, ada lagi peluang-peluang yang Allah hantar ke depan. Jika sekiranya panjang usia, kita dapat sampai sini untuk jumpa dengan tuan-tuan, kita jumpa lagi insya-Allah di masa depan. Wallahu a'lam. Aqulu astaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa taibin. Terima kasih banyak pada pihak surau Al-Iman yang sudi jemput kita pada malam itu bersama-sama tuan. Minta maaf banyak terkasar masa, terpanjang masa dan sebagainya. Apa yang kita bincangkan mudah-mudahan membuka pengetahuan agar kita pandai mencari iman, jaga iman baik-baik, dan jom tekad aku nak mati dalam iman dan dengan iman. Keutamaan kita. Baik, jangan kita deka, jom kita cari jalan menjaga iman agar mati kita dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.